بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, sebelum kita mulakan rancangan kita pada malam ni, saya just nak ingatkan kepada anda yang kita dah available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Okay guys, korang perasan tak yang saya tengah nak bercakap ni, tapi saya duk tersengih-sengih macam kerang busuk ni. Kenapa tahu? Sebab sepatutnya kita ada caller sekarang ni dengan kita. Cuma saya dah cakap dah dengan caller ni. Saya dah cakap dengan caller ni, awak duduk diam-diam tau. Jangan bersuara, letak mute ke apa. Okey, boleh kan. Tapi dia masih bising juga. Saya pun tak tahu nak buat macam mana dengan ini kan. Sebab rakaman tu saya dah run dua kali tau. Intro tu dah 2 kali sebenarnya, tapi masalah juga. Jadi mungkin dia kurang mendengar kata orang dia kan, mungkin. Dan dia berada dekat dalam talian dengan kita sekarang. Jom kita bersembang dengan dia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ni degil kau ni kan. Orang suruh diam dia tak diam kan. Tak, bukan degil. Kau kena faham, orang buat kerja lebih daripada satu benda ni, dia hilang fokus tau. Dia tak tahu dia nak buat yang mana. So antara bahan yang boleh guide dia adalah bercakap. So kalau dia tengah kau nak suruh dia fokus, dia diam, tak boleh, tak jadi kerja. Okey, jadi sekarang ni bila you tengah bercakap dengan I sekarang ni, buat kerja ke ataupun fokus sekarang ni? Buat kerja. Okey, mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal, tapi siapa yang follow the segment daripada zaman dulu, daripada zaman dahulu kala ni, kalau dengar suara memang dah kenal lah. Okey, tapi ada penonton-penonton baru juga malam ni yang masih belum kenal dengan tuan punya badan yang tengah bercakap ni. Jadi mungkin you boleh intro yourself to everyone yang tengah menonton sekarang ni, silakan. Hai, saya Ain Purba. Sebab dah lama kan. Ain Purba, ya Allah. Hai. Okey. Dah tu. Ain Purba. Okey lah tu. Okey, cantik tu kan. Ain Purba. Betul lah. Saya pernah bawa cerita bawa cerita minyak dagu dulu. So inilah dia tuan punya badan. Dengan apa macam-macam cerita lah dengan scroll angka dari Sunda, minyak dagu, jenazah hitam, macam-macam cerita So Ain, malam ni malam ni berapa banyak cerita yang rasa-rasa Ain nak ketengahkan ni? Kalau nak ikutkan, sebenarnya kita ikut praktis yang sebelum-sebelum ni lah 3. Tapi tengoklah cara penyampaian tu. Kalau tak sempat 2 je lah. Kalau sempat 3 lah, insyaAllah. Okay, alright. Jom, tanpa masa, daripada sebelum kita merepek dengan lebih jauh, jom kita dengarkan kisah Ain yang pertama. Okay, dah start ke? Okay, dah start. Okay, kejadian ni masa I umur around 21-22 lah. 21-22. Kejadian ni berlaku dekat Kuala Lumpur. I think everyone will know lah tempat ni. Tempat ni dah viral sangat dah. Bukit Ampang. Okay, Bukit Ampang kalau sekarang ni memang famous lah. Makan dekat tebing-tebing bukit tu kan.
Lepas tu nak healing-healing. Memang pot untuk untuk orang tengok bunga api. It's season macam New Year ke Merdeka ke kan. So masa time I round 20-an, awal 20-an lah. Time tu tak ada lagi tau kedai. Ada tapi tak macam meriah macam sekarang lah. Kalau dulu rasanya tak ada lah I think. Tapi ada orang yang duk lepak-lepak situ. Budak-budak motor. Yelah sebab dia dekat dengan kawasan perumahan dekat Ampang tu kan. So masa tu I dengan kawan seorang ni nama dia Ara. Kita orang macam lepas lepak, lepas makan mamak dia fikir macam nak pergi tempat-tempat yang boleh healing lah masa tu kan. Kata nak pergi mana Ara? Masa kata entahlah. Kita try lah pergi Bukit Ampang. So okey lah masa tu kita pergilah Bukit Ampang. Time I pergi tu Bukit Ampang tu, yelah ada je yang orang lepak kat situ main gitar. Ada seorang abang tu selalu dia memang akan lepak situ dan angkat bawa gitar. Dia akan nyanyi lah. Pasal nanti budak-budak lepak kat situ akan request lagu lah. Bang nak lagu ni, bang nak lagu ni. Okay lah masa tu okay lah healing, kita lepak apa semua kan. Sembang. Biasalah kita kalau menyembang ni tak tengok masa. Dia jadi lama. Betul. Tengok dah pukul 12:30 malam. Kata budak yang lepak situ makin lama dah makin kurang tau. So abang finally kita orang notice yang benda tu dah lewat bila abang yang main gitar tu nak balik. So dia cakap aku nak balik lah. Kata korang tak nak balik lagi ke weh? Dia kata sebab korang perempuan kat sini bahaya, balik lah. Dia kata. So yelah nanti kita orang balik. So macam masa tu actually Ara ni sebenarnya dia baru putus cinta tau. So dia memang perlukan ketenangan sikit lah. Dan kata Ara dah okey tak? Nak boleh balik ke? Kata sekarang ni dah lewat sangat dah ni, jomlah balik kan. Masa tu kita orang tak terfikir lagi akan ada benda-benda yang seram-seram ni. Yang kita orang risau takut macam polis lah. Polis datang meronda ke apa kan. Nanti tengok pelik tu banyak kena soal. So tak nak lah macam tu. Then tiba-tiba kalau perasan lah masa tu I yang dekat bawah tau, dia ada satu lagi jalan yang ke atas. So jalan ke atas tu dia ada satu kereta yang tengah duk lepak kat situ. Sebenarnya daripada awal lagi kita orang dah notice kereta tu memang satu je lah dekat situ kan. Lepas tu pelik juga kereta tu memang dia bukan gelap, maksudnya macam tak bergerak. So kita assume macam kereta tinggal. Tapi kereta tu lawa je. Cumanya macam tak ada orang dalam kereta tu. Pelik lah kata. Wih kereta cantik macam tu orang tinggal. Tiba-tiba sebab masa tu I toleh kat belakang. So I think I memang nampak lagi lah. I notice sekali kedua kereta tu. Kata kereta ni memang parking kat sini ke memang rosak. Lepas tu Ara tu cakap rosak kot dia kata. So okey lah tak apalah kata kan. Lepas tu sembang lagi dengan dia. So jomlah Ara. Masa tu kan dia ada divider besi tu kan. Kita orang duduk dekat atas tu tau. So jomlah Ara. Bila item pusing dulu Ara ni still lagi dia menghadap ni tau, menghadap view tu tau. Ara tak nak balik lagi ke? Tapi masa tu cara I bercakap, I dah menghadap jalan, dia still lagi menghadap view. So dia senyap je tau. Lepas tu I perasan yang tinggal hanya I dengan dia saja. Tapi nak dijadikan cerita, kereta tu masih ada. Lepas tu lepas tu I quiz lah kaki I dekat yang pasir-pasir tepi jalan tu kan. Ara jomlah balik kata, besok aku kerja lah. Kata nanti-nantilah kita lepak tempat lain lagi. Dia duduk senyap je. Lepas tu bila I angkat kepala, automatically lah mata I akan menjurus dekat kereta tu. And apa yang I nampak buat I tercengang tau masa tu. Macam tiba-tiba ada badan yang I tak actual nampak dia berjantina apa, tapi dia menatap kita orang. Dia memang pandang direct dekat I masa tu. So I macam
ada orang ni cakap. Masa tu I tak fikir benda lain lagi I cakap, ada orang. Kata, orang ni tidur sini ke apa? Kata kan. Tapi Ara masa tu kondisi dia masih lagi senyap. Lepas tu, Ara jom balik. Aku macam tak syok lah duduk macam ni. Orang Usha, takut lah orang Usha macam tu. Sebab dia memang menghala ke kita punya kedudukan lah masa tu. Yes. So Ara ni still lagi senyap tau. Kata macam Ara ni kata. Lepas tu I tolak lah dia kan. Dia still lagi tegak. Dan masa I tolak dia, physically dia mengeras tau. Biasanya kalau kita tolak dia akan macam reflect. Dia akan turn. Sebab I rasa I tolak dia kuat tau. Lepas tu macam keras je. Kata macam kau ni dah kenapa dia tadi aku tanya kau senyap Ra. Kata tepuk lah belakang dia kan. Dia senyap apa. Lepas tu Syara ni aduh kata janganlah buat hal macam ni kan. So Ra panggil Ara kau okey tak? Lepas tu dia duduk menunduk. Dia bertudung. So dia menunduk macam tu kan. Ara kau okey tak? Kata kan. I geram I tarik lah kepala dia. Bukan tarik tudung dia. Tarik kepala dia tengok kau kenapa kan. Dia kata kau menangis lagi je. Lepas tu dia dalam keadaan tidur. Oh okay. Dia dalam keadaan tidur. Kata, ya Allah, tapi badan dia keras. Dia stick lagi macam tu kan. Aram, kau okey tak? Kata, kau okey tak? Lepas tu, risaulah takut jadi apa-apa kat dia. I cubalah konon-konon nak check nadi dia. Dan masa tu I perasan tapak tangan dia sejuk sangat. Ram, kau okey tak? Kata kan. Dia masih lagi bernafas. Cuma ni dia tegak, keras. Tapi mata dia tertutup macam tu kan. Aku nak angkat dia macam mana pula ni, kata. Sudah. Lepas tu, bila I tengah duk pening, kata macam mana nak buat. Lepas tu, I tertoleh lagi dekat atas. Dan, apa yang I nampak macam satu badan tu, yang duk tengok I daripada dalam kereta tu, masih lagi ada. Dan keadaan dia still lagi macam tu. Okay, faham. I kata macam, dari situlah bermula I rasa macam bulu roma naik, rasa seram dah mula nak datang, kata. Ni mesti ada something wrong yang tak kena ni. Kata Allah aku nak minta tolong siapa sekarang ni. Kata memang dah tak ada orang. But then bila I tengok jam waktu tu dah nak pukul 1. Kata aku tinggal. Rasa niat nak tinggal Ara tu ada. Kata ni aku. Tapi I risau yang I risau lagi safety dia lah. Takut kan bila I cari bantuan dekat luar. Kata macam bila turun lagi tu macam ada kawasan perumahan kan. I takut bila I kejar dekat luar tu dia pula pergi terjun pergi bawah dekat jurang tu. Tak nak lah jadi macam tu kan. Betul. Lepas tu macam mana nak buat macam ni. Nak buat apa ni. Kata duk fikir-fikir macam tu. Pas I just tolak je badan dia sampai dia jatuh. Dia jatuh. Tapi dia alhamdulillah dia sedar. Macam kata aduh sakitnya. Dia kata macam tu. Ara ni Ara. Kata, Ra, kau okey tak? Sakit lah. Dia kata, apa ni Ain? Dia cakap macam tu kan. Kata, kau tak ingat apa? Kata, sakit lah kau tolak. Aku ingat yang kau tolak aku lah. Kau nak bunuh aku ke apa? Lepas tu, bukan. Kata, bukan. Aku bukan nak bunuh. Jom. Bila I tarik dia nak turun tu. Okay. Mulut I memang masin masa tu. Kebetulan ada radio car datang. Okay. Dia datang daripada masa tu I nak turun ke bawah tu. Kalau turun ke bawah tu dia akan pergi ke macam kawasan rumah flat lah. Rumah flat ke apartment I tak sure. Lepas tu dia menghala daripada jalan utama yang naik tu lah. So memang bertentang lah dengan I masa tu. Lepas tu dia bunyikan horn dia. Kata kenapa ni? Kenapa ada orang duduk sini? Dah pukul berapa ni dah lewat kan? Korang buat apa? Lepas tu dia minta kad pengenalan apa semua. Tiba-tiba officer dia lagi satu minta kad pengenalan seorang lagi. Lepas tu I pun berpandangan lah dengan Ara. Kata cik kita orang 2 orang je ni. Kata korang, dia kata korang jangan main-main. Dia kata, habis member korang nak campak mana ni? Korang 3 orang duduk kat sini buat apa? I pun tak sedap lah. Lepas tu
bila mana polis tu duk asking question kan, I tengoklah kereta tu, I nak tunjuklah kereta tu kan, dah halang-halang dia nak spot check, I pun nak check lah yang kat atas tu, nak bagi tahulah. Kata, cik, kat atas tu kereta tu, kata ada orang juga tu, dia tadi dah saya tengok. Kata, kereta tu biarlah, sekarang ni kau ni. Kata, rumah kau kat mana apa semua kan. Masa saya bagi tahu, tak ada cik, tadi saya nampak ada orang kat situ, dia tengok, dia tenung, dia risau saya. So, kawan dia pergi naik. Tapi masa tu kawan dia daripada radio kata dia jalan kaki lah. Dia jalan kaki naik kan. Lepas tu dia torchlight. Masa tu memang I dah tak nampak bayang orang lah. I tak nampak pun yang dia duk ketuk-ketuk cermin. I memang tak nampak macam dia cuba suruh orang keluar ke, tengok daripada reaction polis tu lah. Lepas tu dia jerit daripada atas, dia kata tak ada siapa lah. Macam tu. Then I pun, kau nak tipu aku ke apa ni, kata. Tak cik, tak. Memang betul. Lepas tu, mana kawan kau lagi seorang tu? Yang kat atas tu jerit. Oh. Cik, betul cik. Sumpah, kita orang 2 orang je. Lepas tu Ara tu pun cakap, ya, kita orang 2 orang je cik. Memang kita orang 2 orang je. Korang ada kat sini daripada pukul berapa, dia kata. Dalam pukul 10 lebih lah, kata. Ni korang tak balik lagi ni kenapa? Sebenarnya cik, tadi kawan saya ni lama jugalah saya nak bangunkan dia. Dia boleh tidur kat sini. Lepas tu Ara ni tengok I macam pelik kan. Dia kata, belum masa. Mungkin dia argument dalam hati dia. Dia kata, belum masa pula aku tidur. Mungkin dia fikir macam tu lah kan. Lepas tu, dah. Korang pergi balik. Korang ni kata, dah tahu malam-malam macam ni. Duduk tempat-tempat macam ni. Korang tahu tak bahaya. Dia macam tu. Tak apalah cik. Saya nak minta tolong. Dia kata, tolong apa? Tolong follow saya boleh? Lepas tu, dia cakap, okey lah aku follow kau. Kata, follow lah. Dia follow sampailah dekat Ampang Point tu. Kita orang keluar kan. Sampai kat depan Ampang Point tu. Nak menghala ke Ampang menghala ke Gombak. Lepas tu dia berhentikan ajak bawah flyover tu. Lepas tu dia cakap, korang kalau boleh sebelum balik rumah tu lepak dulu makan. Dia kata, lepak dulu dekat kedai makan, dia kata kan. Jangan terus masuk rumah. Dia nasihat macam tu. Tapi masa tu dia cakap pun dalam kereta lah. Masa kita orang turun cermin kan. So, okay. Kita orang tak cakap banyak apa yang dia nasihat tu macam, okay. Masa tu masih tak fikir lagi yang ada benda ngikut. Rupanya dia kata masih ikut. Okay. Dia kata masih ikut. Korang lepak lah kat mana-mana kena makan. Dia kata lepak sejam. Lepas tu baru korang balik. Kata lepas tu korang kena mandi apa semua. Dia nasihatkan macam tu lah. Lepas tu dia kata masih ikut. Sebab mungkin daripada apa yang kita orang cerita kat atas tadi. Mungkin diorang pun since on bila dah minta IC seorang tu mungkin muka dia lain ke apa. Tapi polis tu tak ada cerita lah. Cuma dia cakap memang ada orang. Memang ada orang. Dia kata macam tu. So saya pun dengan Ara pun macam ni lah nak lepak dulu. Lepak kita orang lepak sampai subuh. Basically lepak kedai mamak sampai ke subuh lah. Sampai ke subuh. Okay, faham. Sampai ke subuh. Memang tak berani balik. Lepas tu kata, masa tu rumah Ara tu dekat Wangsa Maju. So I hantarlah dia dulu. Lepas tu I balik naik UK Perdana. Lepas tu memang tak tidur lah. Memang rosak otak lah malam tu kan. Tak tidur pergi kerja balik macam aduh jam lah kata. Tapi masa korang turun tu, mamat yang dekat dalam kereta tu memang dah tak ada lah. Yang dalam kereta kosong tu ke? Tak ada. Tak ada. Tapi kereta tu masih lagi di situ. Siapa lah mamat tu? Tak tahu lah. I rasa mungkin kereta tu memang ditinggalkan atas sebab rosak ke apa ke kan. Tapi itulah yang timbul tu mungkin benda lain lah. Betul juga. Tapi nak lagi nak lagi kawan I ni tengah hati tengah galau. And tengah tak stable. Tu yang dia kacau. Tapi nasib baiklah dia tak meracau pelik-pelik. Betul. Dia buat member tu tidur je. Mungkin dia bagi tenang kan member tu kan. Betul. Tapi masa benda tu duk tenung kat kau kan masa tu kan.
Rupa dia ni macam mana? Muka dia macam Tak, dia hitam. Dia hitam. Memang tak nampak. Sebab jarak pun jauh. Lampu situ mana ada terang sangat. Lampu kuning lagi masa tu. Right. Lepas tu jarak jauh-jauh. So, nampak memang macam bayang-bayang lah. Tapi dia memang macam mana kita menghadap dekat cermin kereta tengah tengok orang. Tapi dengan keadaan badan yang straight. Macam tu lah. Dia tengok tajam. Kita boleh macam ni. Bukanlah boleh rasa kita nak apa, kita feel like macam uncomfortable lah bila diperhatikan setajam itu kan. So bila tengok dia jauh tu nampaklah sosok tu macam dia pandang ke arah kita orang. Boleh tahan seram juga tu kan. Tapi masa benda tu duk pandang korang masa tu kan, basically time tu memang you dengan si Ara tu je lah, berdua je lah masa tu. Orang lain tak ada lah, macam brother main gitar. Tak ada lah. Tak ada. Lepas daripada brother tu balik memang tak ada. Basically memang korang berdua je lah kat atas tu masa tu. Ya, betul. Tak ada kerja, tak ada penyakit, cari penyakit Tak adalah. Kita nak tolong member. Tak tahu pula member tu ada yang yelah, orang yang lebih sesuai nasihatkan dia masa tu. Kan. Tapi macam you cakap juga, kalau kata member tu tiba-tiba macam jadi benda-benda pelik kan. Macam mana you nak minta bantuan masa tu kan, kalau jadi macam tu? Jerit je lah kot. Tapi kalau jadi siapa yang nak tu selamatkan lah. Tengah-tengah malam buta menjerit. Kalau aku pun tak keluar rumah kan. Dan masa tu tak adalah terfikir, tak adalah semeriah sekarang kan. Kalau dulu memang gitu je lah pun. Betul. Lepak-lepak lah. Okay. Nak kata feeling kat Kuala Lumpur ni apa lagi yang cantik selain tengok view macam tu kan. Betul. Ini tahun bila punya cerita ni? Sekejap kalau sekarang 10 tahun lah. 10 tahun ke? Belas tahun jugalah. Belas tahun. Okay, alright. Okay, itu cerita Ain yang pertama. Okay, jom kita dengarkan cerita Ain yang seterusnya. Okay, yang seterusnya ni jadi dekat sekolah. Masa ni sekolah rendah. Kalau siapa-siapa tahu, sekolah rendah SK1 Kuala Ampang. Okay. Masa tu, okay, yang ikoniknya sekolah SK1 Kuala Ampang ni, dia ada dua, macam mana nak cakap dia satu building. Umpama macam tu lah kan, kita cerita. Satu building sekolah tu. Tapi dia ada dua pentadbiran sekolah. Okay. SK1 dengan SK2. Okay, alright. So, biasanya tahun tu SK1 sekolah pagi, SK2 sekolah petang. Macam tu. Dan lencana kita orang pun warna beza. SK1 warna merah, SK2 warna hijau. Macam tu lah. So, diringkaskan cerita, I ni masa kecil dulu, I tak sekolah tabika tau. So, kira macam ni macam ni nak cakap Okay, ringkasan cerita masa tu, arwah bapa I ni dia buta huruf. Okay. So, nak kata macam ni masa tu I punya butir-butir diri tu untuk persekolahan tak complete. It's because mungkin sebab bapa I tak reti nak isi borang apa semua. So masa I sepatutnya standard 3, I masih lagi tak sekolah kebangsaan. Itu sekolah mana? I masih lagi sekolah agama. Cuma sekolah agama. Okay. So dia bakal ustazah yang tak jadi masa tu. Tapi okay. Lepas tu I tak tahu membaca lah. Automatically I pun tak tahu membaca. I kenal huruf tapi I tak tahu nak jadikan dia satu ayat. It's because I memang tak ada guide untuk belajar ABC untuk jadikan ayat tu, tak ada. Okay. And then masa tu itulah family angkat I pursue I untuk pergi ke jabatan Kementerian Pendidikan masa tu dekat Shah Alam. So dia ambil semua I punya detail, so buat pengesahan dekat sana, so come back to sekolah, cari sekolah yang berdekatan dengan kawasan rumah lah masa tu. Okay. So I dapat masa tu sekolah yang I sebut tadi lah, that I mention, SK1 Kuala Ampang. So masa tu I sepatutnya standard 3 tau. Tapi oleh kerana I tak tahu apa-apa langsung,
I dimasukkan darjah 1. Okay. Umur I 9 tahun tapi I duduk dekat standard 1. Okay. So 2 minggu macam tu, then guru besar notice benda ni. Dia kata it's not supposed like this lah. Dia kata tak boleh. Kalau tahun lompat kalau tahun lompat can, tapi mana ada orang yang nak kata macam mana dah umur dah lanjut tapi still dekat level standard 1, tak boleh dia kata. So masa tu dia push I untuk duduk dekat standard 3, tetapi cara I belajar look like tabika lah. Baru nak kenal huruf. Then masa tu I duduk dekat kelas special tau. I duduk kat kelas pemulihan. Nama kelas tu kelas pemulihan. Okay. Dan kelas tu adalah unit bangunan lama dekat sekolah tu juga, dan half of block tu dah dijadikan store. So dia antara kelas lama lah. So short the story, I dah almost I duduk 2 bulan dekat kelas pemulihan tu. Student dia tak ramai tau. 6 orang saja. 6 orang termasuk dengan I lah. So masa tu ada 2 lelaki 4 perempuan. 2 lelaki 4 perempuan. And then cikgu dia masa tu I tak ingat lah nama cikgu dia. I tak ingat. Kelas tu macam ni nak cakap dengan you, dia look like macam museum tau. Okay. Dia banyak benda-benda lama. Maksud I macam kalau globe tu kan, kalau globe yang lama punya, contohlah. Lepas tu macam kertas-kertas, diorang cuba nak buat abjad, nak susun abjad, tu semua daripada hasil craft tangan yang lama. Dia memang dah berabuk sangat lah. And then ada satu time tu, dia punya session ni waktu second subject until time lunch. Dia punya subjek dia macam 3 sesi macam tu lah. Then macam biasalah I turun dekat kelas tu, tiba-tiba I tengok kelas tu tak ada siapa-siapa sampai lagi. Maksud I dari student lah, tapi dah ada cikgu dekat dalam. Sebab I tengok daripada luar, sebab itu tu kat belakang 2 blok ke belakang tau bangunan tu. So agak jauh lah nak ke belakang, kira macam agak terpinggir lah orang kata. Dan bila I pergi dekat sana, pintu dah terbuka. Bila I buka, Assalamualaikum, cakap pasal ada cikgu. So okey lah ada cikgu kan. So cikgu tu karakter time tu dia tak macam biasanya. Dia nampak sikit berbeza yang I perasan lah. So Assalamualaikum cikgu. Biasanya kalau student sampai, dia akan tegur tau. Anyhow dia akan tegur kita punya, dia akan greeting ke or something ke kan. Contoh macam, Ain okey tak hari ni? Contoh lah. Tapi dia tak, dia senyap. Dia duduk, I tak tahu dia tenung apa kan. Meja dia agak tinggi tau. Compare then, dia macam bilik, sorry. Dia macam kelas sains tau. Dia lah. Kalau you pernah kalau kelas sains you dulu, meja cikgu tu tinggi sikit. Yes. Kalau kita nak buat eksperimen tu kan. So meja dia macam tu tau. Ada sinki. I rasa tu sains punya room yang lama lah, yang dah tak digunakan. Okay. So I pun duduk lah, nampak dia macam serius je. I thought dia marah lah sebab student lain tak sampai lagi tau. So I pun keluarkan buku yang dia bagi kerja rumah. Then I dah siap. So I nak hantar lah kat cikgu. Saya punya homework saya dah siap. I hantar kat situ. Tapi dia tak pandang. Dia tak pandang buku tu. Dia tengok meja je. Bila masa I hantar buku I tu, I ingat dia ada baca something ke, notes ke apa kan, yang dia nampak sangat tekun, sangat membaca. But surprisingly, dia tengok meja.
dia tunduk tengok meja je kan. Dia kata macam, tak apalah. Even I hantar buku pun dia tak ada menyahut, kata thanks ke apa ke, tak ada. So, I duduklah lagi. I tunggulah arahan seterusnya. Lepas tu, I tunggulah juga dengan student lain. After, tak adalah 5 minit, around 1 minute macam tu. I rasa macam I duduk lama lah. Masa tu macam lama sangat. Tiba-tiba, autonomi betul. Autonomi tu, dia punya yang side organ tu kan ada organ dia yang kita boleh, dia macam boleh cabut apa tu semua kan. Tiba-tiba jatuh tau bahagian mata tu. Dia dekat side belakang lagi. So, yelah kita tolonglah ambil sebab memang dia jatuh tu memang sangat-sangat dengar lah sebab memang sunyi tau keadaan tu. I pun tak berani, I pun tak tahu nak start apa dengan cikgu tu tau. So I tengah ambil bola mata tu, then I nak letak balik. Lepas tu tiba-tiba cikgu datang. Okay. Cikgu datang kata dan sekali dengan student lain. Saya kata dia masuk, kamu masuk macam mana? I pun, tadi bukan cikgu duduk sini ke? Dia cakap. Cikgu duduk sini apa? Cikgu dekat luar. Dia kata, cikgu kat luar, cikgu cari kamu dekat kelas tadi. I pun terkebil. Dah lama ke kamu duduk sini? Lama juga. Dia nampak dia kata dah siap hantar buku lagi. Dia kata dia nampak buku I. Then bila cikgu tegur I tu once bila masuk, I tengok dekat meja cikgu tu dah tak ada siapa. I kata macam, siapa yang tadi? Bukan cikgu duduk sini ke? I still lagi nak tekankan kan. Bukan cikgu tu dia duduk sini ke? Dia cakap. Ya Allah, kata saya tak masuk lagi. Saya cari awak dekat kelas tadi. Saya kan dah kata, saya kan dah dia kata saya kan dah ingatkan awak pagi tadi. Dia kata tunggu dekat kantin, bukan terus masuk kelas. Tapi saya pelik lah, macam mana awak boleh masuk kelas Macam mana awak boleh masuk? Maksudnya macam mana boleh enter kelas tu sedangkan dia kata pintu tu berkunci? Okay. I pun macam, I tak ada jawapan tau masa tu. Sebab kalau I cakap apa yang I buat pada awalnya tu, I ceritakan benda yang sama, cikgu tu kata, ya ke? I macam, tak tahu lah siapa cikgu tu. So, kejadian tu macam mana nak cakap, one of yang starting I sekolah lah. Cikgu dia menjelma sebagai cikgu. Tapi masa dia menjelma sebagai cikgu tu, semua sama lah. Basically dia punya figure, Sama. Cuma dia memang tak mengangkat muka langsung. Dia just duduk kat situ, diam aja. Dia duduk dan dia tengok meja. I rasa kalau boleh bocor meja tu, bocor dah. Dia tenung meja tu je lah. Dia tenung je meja tu. Mungkin ada tulisan yang dia nampak yang I tak nampak masa tu. Mungkin. Kan? Atau dia malu nak tunjuk. Tak tahu lah tu kan. Sebab masa tu I memang blur-blur ubi lah. Kata macam, macam tu Okay. Alright. Cerita yang kedua daripada Ain. Ada lagi cerita Ain? Cerita yang ketiga mungkin? Ada masa lagi ni? Macam laju kan? Tu lah macam laju. Tapi mungkin sebabkan cerita kebanyakan yang pendek-pendek kot. Okay. Satu ni kejadian dia terjadi kat sini, kat rumah I sendiri ni. Okay. I kerap macam ni tidur lewat tau. Tidur lewat pun sebab terpaksa hadap kerja yang urgent lah. Kalau tiba-tiba besok nak bawa untuk meeting ke, untuk brief ke apa ke kan. Kadang-kadang pun suami I pun sebab documentation dia letak dekat I. So last minute kadang-kadang dia minta. Nak kena cari balik macam sekarang ni lah. So kebiasaannya macam mana nak cakap ruang tamu tu I akan tutup
semualah lampu kan. Cuma bilik air je lah terbuka. Somehow I nampak orang duduk kat sofa. And then kadang-kadang tu bila I nak pergi minum air, macam anak I panggil, I rasa kelibat lalu kat belakang. Lepas tu kadang-kadang ada satu time tu lah, I tengah buat assignment. Okay. Then I tengah buat dekat katil I sendirilah. Then tiba-tiba Razin anak I, dia kata, "Ibu," dia cakap macam tu. Kata. So dia senyap. "Kenapa adik?" I cakap macam tu. "Adik kenapa tak tidur lagi? Besok nak sekolah ni adik." I cakap macam tu. Lepas tu dia pergi lari-berlari dekat dapur tau. So kata, I biar je lah. I ingat dia nak minum air ke apa ke kan. So I biar. So dia cakap, asal lama pula budak ni kan, kata. Sebab akses dia daripada dapur nak ke bilik, sebab dia tidur dengan mak I tau. Akses dia daripada dapur nak ke bilik mak I tu memang akan lalu depan I. So kalau bila I nampak dia pergi dapur, maksud dia akan keluar juga lalu depan bilik I. Kata, asal Razin ni kita macam tak keluar-keluar lagi daripada dapur. Bila I pergi dapur tak ada. Bila masa budak ni keluar kan? Okay, mungkin masa tu I tak perasan sebab I mengadap laptop masa tu kan. So I pergi kat bilik mak I. I pergi kat bilik mak I, kata dia tidur dalam keadaan yang nyenyak, yang rasa macam langsung tak bangun. Takkan budak ni baru sekejap dah tidur nyenyak macam ni. Lepas tu tiba-tiba mak I terjaga. Kenapa? Dia kata kan, "Mak, Razin bangun tak tadi?" "Mana ada bangun? Dia kata, aku baru je keluar daripada toilet." "Mak jangan main-main," kata. "Mak jangan main-main mak," kata kan. "Asal kau nampak Razin lah?" "Ya mak, tadi dia tegur orang," kata. "Lepas tu dia pergi dapur. Lepas tu bila orang tengok dapur, kat dapur tak ada. Tengok sini dia dah tidur. Tak adalah, dia tak keluar." Tu macam okay lah, tak apalah. Lepas tu baru jadi last week, bilik I ni ada cermin besar tau. Memang cermin-cermin I lah, bukan cermin-cermin purba, bukan. Okay. So masa tu I ni ada satu macam ni, ada satu aktiviti buruk lah I buat depan cermin. I suka cari whitehead. Oh, okay, faham. I suka cari lah. Dia jadi kepuasan tau bila dapat tu. Lepas tu bila I duk tekan whitehead ni kan. Sebut tekan whitehead. Mata I tengoklah automatically, selain daripada tengok hidung, pipi, muka ni kan, I tengoklah yelah mata bertentang mata lah dengan cermin tu kan. Lepas tu bila I notice tau, bila mana I buat satu pergerakan, supposed be action tu similar lah dengan apa yang reaction kita kat luar kan. Tapi ada satu time tu dia tak bergerak tau. Okay. Bila mana I cuba jari I cuba pergi ke dahi untuk macam cuba tekan lah satu whitehead ni. Macam nampak, I notice that macam jari-jari tu tak buat macam mana yang I buat. Aish, kau ni jangan main-main. Betul. Benda ni baru jadi last week. Okay. And somehow tu I pernah cerita kat you kan, I nak I punya confident level untuk bercakap depan orang tu kadang-kadang low. So dengan cermin ni lah yang buat I bantu untuk I bercakap. Somehow tu bila mana I duk bercakap depan cermin macam sekarang I buat ni, ada some of pergerakan tu yang tak follow. And then kadang-kadang tu bila I cuba tenung lama kat cermin kan, I tenung lama, I tengok reaction muka I dalam cermin tu, dia senyum. Dekat I tak senyum tau. I tak bergerak. Yelah kata kita bibir kita boleh tahu lah macam ni kan. Kita boleh senyum ke tak senyum. Dia senyum. Bila I cuba macam spontan kan I punya pergerakan tu, action tu, dia pun akan ikut. Yang tu kira macam dah come back to
version asal balik. Yes. Macam tu. Apa Dia benda dah jadi 2 kali. Last week dia jadi. Lepas tu yang masa I buat Wahid tu I tak ingat berapa kali. Tak ingat berapa lama dah kejadian tu. So macam tu lah kejadian dalam rumah ni. tak ada, Somehow tak ada cuba apa-apa untuk betulkan balik rumah tu ke apa, tak ada? Okay, honestly yang I duduk sekarang ni quarters lama. Quarters lama. So since I nak tunggu rumah I tu betul-betul dia punya accomplish siap semua. I duduk je lah kat quarters ni kan. So bila benda-benda macam ni dengan nak kata dalam blok ni I rasa ada 6 buah rumah je daripada 10 buah rumah yang ada. Cuma 6 rumah saja yang dihuni. Okey, faham. Yang lain tak dihuni. Kalau ikutkan rumah ni okey, nak kata cantik, yelah nak kata besar. Kalau compare dengan apartment KL tu, I think ni lagi besar lah. Kan? Tapi itulah nak kata kemolah benda lama. Kan? Kita tak tahu sebab neighbor I dekat depan tu dia kata dia dah duduk sini 13 tahun. So selama 13 tahun ni juga dia kata rumah yang I duduk ni tak ada orang duduk. Macam tu. Tapi you memang duduk situ kan? Siapa? Dia kata yang basically sebelum 13 tahun tak ada orang duduk kat situ. 13 tahun rumah ni kosong. Okay. Tapi sekarang ni okay, faham. So dulu dia jadikan rumah ni as a store dia apa semua kan, until bila budak-budak unit perumahan tu datang nak buat renovation, ada orang nak duduk, so dia keluarkanlah, dia take out lah barang-barang tu. Tapi dia memang bagi tahu rumah ni since dia duduk, rumah ni dah memang kosong. Dan dia dah duduk sini almost dia kata 13 tahun. So memang lama lah rumah ni kosong. So itulah antara benda-benda yang typical lah dekat rumah ni. Tapi as long as dia tak buat something yang pelik-pelik, kita orang tahan je. Tapi yang I think yang jenis pandang cermin lah. Tak boleh. Yang cermin lah. Kadang-kadang I cakap juga dengan husband I, kata macam rasa perlu ke letak cermin kat sini? Kenapa? Sebab dia tak pernah kena lagi. Kata macam mana nak cerita. Sebab mungkin dia cuba counter lah. Dia kata mungkin sebab tidur lewat kot. So lu fikir tu memang fikiran tu dah di luar kotak dia kata. Macam tak apa lah, layan je lah. Selagi dia tak buat aksi pelik-pelik dalam cermin tu, betul, bolehlah terima. Betul. Okay. Alright. 3 cerita yang Ain dah ketengahkan pada malam ni. Terima kasih Ain. Thank you so much Ain sebab sudi untuk berkongsi kisah lagi sekali dengan semua penonton Markas Puaka pada malam ni. So Ain, ada apa-apa pesanan tak untuk semua yang sedang menonton sekarang ni? Jangan tengok cermin lewat malam. Ni yang buat aku takut nak tengok cermin. Sebab kadang-kadang aku pernah macam terfikir juga tau. Kan sebab macam I kan macam suka tengok cerita hantu, suka tengok cerita-cerita seram kan. Banyak je cerita-cerita seram yang benda-benda yang melibatkan cermin ni kan. Macam cerita apa lah, macam Smile lah, lepas tu ada a few more cerita yang melibatkan cermin ni kan. Dan at some certain time terasa macam kau tolonglah jangan delay macam tu kan. Bila kita berada dekat depan cermin tu, dalam hati kadang-kadang bercakap juga macam tolonglah kau jangan delay ke, kau jangan buat benda lain ke, kau follow je apa benda yang kau buat sekarang ni kan. Betul. Tapi banyak version juga tau yang dengar macam like kalau kalau kita dalam keadaan berdepan dengan makhluk halus ni, kita tunjuk cermin tu, the purpose is macam nak kalau dia nampak muka dia kat cermin buruk kan, lepas tu dia akan jerit lari. Ada version juga macam tu, yang jenis takut cermin. Tapi yang jenis suka bercermin tu pula macam mana? Kan? Tu nak pakai apa pula kan? Betul. Nasihatnya cerita yang cermin ni tak boleh. Itu seram cerita ni. Sebabkan apa? Kan? Sebabkan you nampak yang dia senyum balik tu. Dia senyum tu yang aku perasan tu kan.
dia tak adalah senyum macam cerita smile, senyum apa seram macam tu. Tak cukup sikit je senyum dia. Tapi kita boleh kita apa ni tu? Masa tu aku terus macam apa hal tu, kata Allahu Akbar, kata janganlah, kata kan. Janganlah kacau, janganlah ganggu, tolonglah. Betul. Gitu. Okay. So bila I pernah bagi tahu yang before yang yalah pakcik I kan, I tanya-tanyalah keadaan rumah ni macam mana. Kata ada, kata bukan tak ada, semua nak kata penghuni ada. Cuma penghuni tu sendiri, maksudnya macam yalah kita orang yang duduk ni, korang ni kena dekatkan dirilah. Kata dia pun makhluk Allah juga. Kata kalau korang jaga rumah tu dengan baik, korang jaga solat, jaga kebersihan, insya-Allah dia tak ada buat sesuatu yang memudaratkan, kata. Okay, alright. Okay Ain, terima kasih sangat-sangat kerana sudi untuk berkongsikan kisah dengan The Segment, dan insya-Allah kalau katakan ada masa lagi, kita akan bersembang lagi dengan lebih banyak kisah seram. Okay, boleh? InsyaAllah. Alright Ain. Okay. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia guys, Ain dengan 3 kisah yang dikongsikan dengan kita pada malam ni. Okay, anyway, sebelum kita tamatkan kita punya rancangan pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni, dan juga yang mana telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok gift pada malam ni. Kita ada sumbangan daripada Dekok Jeremy, Mok Delin, daripada Eddie Muhammad King, Acik Ina, Mr. Ed, daripada Boy, daripada Dark Rabbit, Jadin Channel, Your Mom, and then daripada Frizo Freeze, Fedrika, Titi Shark, Apple Yasli, Foto by Ishak, daripada Along, M. Eugene, daripada Cik Syaza, dan daripada siapa lagi ni? Ini siapa gambar smiley ni? Bismillah, daripada Alisha Zahra, daripada Eming Wan, Lydia Ain, Jali Dalfa, daripada Rain, Kak Long Intan, Rocky Yash, Mansur, daripada Aju Chim, dan juga Acina. Terima kasih sangat-sangat guys di atas sumbangan yang telah diberikan. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum, bye-bye. Jiwa yang tersesat di jalan tak bertuan, di antara bayang-bayang dan bisikan angin malam, alam gaib menyapa, membuka tabir kelam. Aku berjalan di lorong sepi tanpa cahaya, seakan nenek moyang mengintai dari sudut mata. Warisan beban yang tak pernah kupinta, mengikuti langkahku, bayangan yang menghantui jiwa. Bisikan halus mengalun dari pepohonan, mengisahkan cerita tentang dosa dan penyesalan. Sangkau merayap di udara tanpa aroma, racun tak kasat mata, memburu tanpa tanda. Terpancil terselimuti kabut misteri, amalan kita menjadi bagian dari tradisi. Orang-orang terperangkap dalam lingkaran ngeri, melakukan ritual yang membuat hati ngeri. Terperangkap antara dunia nyata dan maya, mencari jalan keluar dari kegelapan jiwa. Api neraka membara dalam setiap dosa, berusaha lari tapi celaka menghampiri juga. Anak muda tergiur oleh janji manis kuasa, menggadaikan nurani demi harta dan tahta, tanpa sadar terjerat dalam jaring tipu daya. Amalan jijik merusak jiwa dan raga. Penduduk kampung hidup dalam kepalsuan, menghamba pada ilmu yang penuh kemunafikan. Mentera dilapaskan tanpa makna kebenaran, mengundang murka dari Tuhan semesta alam. Rumah-rumah tua berdiri dengan angkunnya, menjadi saksi bisu praktik yang tercela. Di balik tirai jendela ada rahasia gelap tentang jiwa-jiwa yang telah lama
juga. Di tengah keputusasaan cahaya mulai tampak, seorang bijak datang membawa